Baik, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai pesawat terhempas di kapar, kita berlintas langsung bersama wartawan Zana di lokasi ketika ini. Silakan Zana dengan laporan anda di sana. Baiklah Vinsla, setelah disahkan oleh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han sebentar tadi bahawa pesawat yang terhempas tadi melibatkan dua orang, iaitu seorang lelaki yang juga juruterbang berusia 30-an dan penumpang berusia 40-an, di mana kedua-dua adalah lelaki dan seperti yang dapat dilihat pada ketika ini proses membawa keluar dua mayat telah pun bersiap sedia untuk dihantar ke Hospital Tunku Ampuan Rahimah dan akan terus dihantar ke unit forensik hospital bagi proses bedah siasat dan juga pengecaman mayat oleh waris. Dan jika boleh saya kongsikan, proses untuk membawa keluar kedua-dua mangsa tadi sebenarnya berlaku agak sukar dan penuh dengan cabaran kerana pihak berkuasa perlu menggunakan peralatan antaranya jengkaut dan juga peralatan-peralatan berat yang lain bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit di dalam kokpit dan terbenam. Kokpit tersebut terbenam di dalam kedalaman 2 meter dalam tanah yang mana pesawat terbabit yang berlepas dari airport Subang ataupun lapangan terbang Subang pada 1.28 minit dan hilang komunikasi terakhir di Menara Kawalan Udara pada 1.35. Dan jika anda dapat lihat kedua-dua mayat mangsa, iaitu seorang lelaki berusia 30-an dan juga 40-an, yang mana kedua-dua mangsa ini melakukan penerbangan rekreasi. Setelah kedua-dua mangsa ini merupakan ahli bagi sebuah kelab penerbangan yang berada di Selangor. Dan saya difahamkan waris juga telah pun bersiap sedia di unit forensik di Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Dan ingin saya kongsikan sedikit lagi menerusi sidang media yang dilakukan oleh Ketua Polis Selangor sebentar tadi, pihak mereka menerima laporan kecemasan sekitar 1.45 tengah hari, mana pesawat berlepas pada pukul 1.28 dan terputus hubungan pada 1.35 dan panggilan kecemasan pada 1.45. Dan apabila tiba di kebun kelapa sawit di mana pesawat itu terhempas, difahamkan sekitar jam 2 mayat telah pun ditemui. Namun mungkin disebabkan keadaan yang agak sukar kerana kedua-dua mayat terbenam di dalam kokpit dan terbenam sekitar 2 meter di tanah gambut di kebun kelapa sawit, menyebabkan kesukaran untuk mengeluarkan kedua-dua mayat yang boleh saya katakan tertanam bersama dengan kokpit dan juga serpihan pesawat yang lain. Dan apabila ditanya mengenai radius kawasan pencarian, manakala menerusi video yang tular apabila terdapat serpihan pesawat yang berterbangan di beberapa tempat, beliau berkata usaha pencarian serpihan pesawat diperluaskan sekitar 50 meter dari kawasan kejadian. Dan pada ketika ini apa yang boleh saya katakan, operasi mencari dan juga menyelamat ataupun pos kawalan di sini ditutup serta-merta pada malam ini kerana kesemua berjaya diselesaikan dalam tempoh sekitar 2 hingga 8 malam ini. Baiklah Vinsla, saya kira itu saja perkembangan yang boleh saya bawakan di Kampung Tok Muda di Kapar Kelang ini. Teruskan bersama dengan Buletin Bernama kerana rakan saya Diarul Haq akan berada di unit forensik Hospital Tunku Ampuan Rahimah pada bila-bila masa nanti. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan. Silakan Vinsla di Wisma Bernama.